Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek kita hari ini, kita belajar apa? Tahu. Kita tahu, tidak tahu kan? Selalu sampai tajuk random je kan? Jadi kita akan masuk tajuk yang baru pula. Sebelum saya beritahu kamu tajuk apa kita nak belajar, kita akan tengok dulu satu video. Video tu kaitan apa? Halal. Lagi apa lagi? Mana kau boleh tengok logo ni? Makanan. Pasti makanan. Apa kau rasa? Ada. Kamu selalu jumpa tak logo ni? Belum. Jadi hari ni kita akan belajar kita akan masuk bidang Al-Quran, iaitu pelajaran yang ke-9 yang bertajuk makanan yang halal lagi baik. Selama ni kita rasa kita makanan tu halal ke tak? Halal tak kamu rasa yang kau makan? Halal. Kalau kamu rasa yang halal, kita nak yakin lagi halal ke tak makanan yang kau makan. Tu kita tengok macam mana. Okey, khususnya saya akan serahkan kepada Ustazah Khadijah. Okay, dekat depan ni ada sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 100 yang ke-68. Okey, saya nak minta seorang di kalangan kamu untuk baca, kawan-kawan yang lain tolong ikut. Dia bacalah. Baca dengan bertajwid sebab kita baca ayat Al-Quran. Saya baca. Baca nak boleh? Okey, kita baca. Aku baca. Kawan-kawan boleh ikut dia nak? Baca dengan suara yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey, boleh baca sama-sama pula tak? Boleh. Sekali. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okay, baik. Sekarang kita tengok apa maksud ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ni. Okey, cuba baca sama-sama pula terjemahan dia. Wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Okey, jadi berdasarkan terjemahan ni, kamu faham tak? Perkara yang ada dalam ayat Al-Quran ni. Faham. Okey, tengok ya. Apa yang Allah perintahkan kepada manusia dalam terjemahan ayat yang kamu baca tadi? Makanan yang halal. Kita makan makanan yang halal. betul. Bagus.
suci. Makanannya yang baik. Lagi makanannya makanan yang bersih. Lagi makanan apa lagi? Makanan yang halal tu. Yang mengikut syarak. Lagi ada tambahan lagi tak? Berkenaan makanan yang halal. Kita selalu sebut kan nak makan, kena makan makanan yang halal. Jadi apa tu makanan yang halal? Kita kamu tahu. Makanan yang sihat. Lagi ada nak tambah lagi tak? Okay, macam kamu tahu kan, kalau makanan kita nak tahu satu-satu makanan tu halal, dia ada logo. Kita suka sebut apa makanan halal. Tapi adakah kita tahu apa maksud makanan yang halal? Okay, jadi kita tengok sama-sama dekat sini apa maksud makanan yang halal. Yang kamu bagi tahu tu dah betul. Jadi kita lihat lagi apa lagi tafsiran lain berkenaan makanan yang halal. Okey. Cuba baca. Saya panggil seorang-seorang boleh dah? Yang kat depan cuba baca yang pertama. Baca tok-tok bagi kawan-kawan dengar sekali. Makanan yang digunakan oleh syarak. Makanan yang digunakan oleh syarak. Maksudnya syarak tu apa? Makanan yang Allah gariskan boleh dimakan. Okey, kawan kita yang tengok purple ni cuba baca pula nombor 2. Apa maksud makanan yang halal? Disembelih mengikut hukum syarak. Disembelih mengikut hukum syarak. Maksudnya kalau sembelih lembu tu baca dengan nama Allah kan. Kalau ayam sembelih kena putus dua urat kan. Kemudian yang ketiga, siapa nak baca yang belakang? Tolong hijau. Bebas daripada najis dan kotoran. Ya, betul. Makanan yang halal tu tak ada najis dan tak ada kotoran. Contoh najis, contoh kotoran? Rai. Tak bercampur dengan kotoran tu macam apa ni orang panggil tengok lalat kan kotor kan. Jadi makanan yang halal tu bebas daripada benda-benda najis dan juga kotoran. Okey. Ni kamu. Cuba baca lagi. Makanan yang halal, apa tafsiran dia? Disimpan di tempat yang suci. Disimpan di tempat yang Suci. Tak di tempat yang bersih lah maksud dia. Okey, seterusnya kawan kita yang kat depan ni, maksud makanan yang halal bebas. Cuba baca yang ni, nampak tak? Bebas daripada racun dan perkara yang memudaratkan kesihatan. Okay, cuba baca sama-sama yang ni. Bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Jadi contohnya dalam makanan tu ada benda-benda yang tak elok yang akan menjejaskan kesihatan kita. Jadi itu tidak boleh makan. Jadi itu bukan makanan yang halal. Sebab bila kita makan nanti dia bisa sakit. Yang terakhir, kamu cuba baca. Apa maksud makanan yang halal ni? Diperoleh dengan cara yang halal. Diperoleh dengan cara yang Halal. Maksud dia macam mana tu diperoleh dengan cara yang halal? Barang-barang prosesan tu halal. Ya? Barang-barang yang nak buat makanan tu halal. Diperoleh dengan cara yang halal. Barang-barang yang nak buat tu guna barang yang halal. Lagi satu contoh dia, kalau kita guna duit orang, kita beli makanan tu diperoleh dengan cara yang halal tak makanan tu? Halal kan? Jadi contoh diperoleh dengan cara yang halal, kita guna duit sendiri. Bukan duit mencuri. Okay. Boleh faham tak apa tafsiran takrifan makanan yang halal setakat ini? Okay, kamu dah jelas dah. Lepas ni kalau sebut makanan halal, kamu dah faham halal tu maksudnya apa? Satu lagi. Kenapa Allah tuntut kita untuk ambil makanan yang halal dan baik? Kenapa? Untuk tubuh badan, untuk berlepas. Cuba ni. Cuba tengok buku teks. Ada dalam buku teks. Cuba tengok dalam buku teks kamu tu. Tengok buku teks. Baca sama-sama.
Sebab apa Allah tuntut kita ambil makanan yang halal. Tengoklah kan buku teks kamu tu masing-masing ada kan? Ada. Cuba baca sama-sama. Sebab apa? Dapat menjadikan pemikiran yang cerdas. Ya, bila kita makan makanan halal, fikiran kita Cerdas. Bila fikiran cergas, kita jadi rajinlah. Fikiran cergas, nak belajar pun mudah ingat. Cikgu ajak dekat depan pun kita mudah faham. Okey, ada lagi tak? Sebab apa Allah suruh kita ambil makanan yang halal tu? Ada. Apa lagi sebab dia? Kenapa? Menjadikan hati kita bersih dan badan yang sihat. Ya, kalau ambil makanan yang halal, hati jadi Bersih. Bila hati jadi bersih, ilmu senang Masuk. Kalau makan makanan yang haram, makanan yang ragu-ragu, hati kita jadi hitam. Bila hitam, senang tak nak ngaji? Ilmu senang tak nak masuk dalam diri? Sebab itulah Allah perintahkan kita ambil makanan yang halal. Okey, kamu dah faham dah apa maksud makanan yang halal? Kamu pun dah tahu sebab apa Allah tuntut kita ambil makanan yang halal. Okay, sekarang saya akan serahkan kepada Ustazah Farhana untuk buat sedikit aktiviti untuk mengukuhkan tentang apa yang kita belajar. Jadi persilakan. Okey, sebelum kita masuk aktiviti, saya akan ceritakan dulu berkenaan dengan makanan yang haram. Okey, makanan yang haram ni makanan yang macam mana? Ada Izin. Apa dia? Apa dia makanan yang Makanan yang sembelih. Okey, dia bertentangan dengan makanan yang halal. Jadi bila makanan yang halal yang pertama dia makanan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau makanan yang haram, makanan yang dibenarkan. yang tak dibenarkan oleh syarak. Yang kedua, dia Tak boleh sembelih. mengikut hukum syarak. Kiranya dia patah tu tengok. Contohnya macam dia patah tu tengok ayam. Ayam dia kena tinggal sikit. Ayam ke burung kena tinggal sikit dia punya urat tu. Jangan sampai potong terus habis. Habis tu memang tak halal. Okey. Kemudian yang ketiga. Okey, kalau makanan yang halal dia bebas daripada najis dan juga kotoran. Kalau makanan yang haram Ada najis dan kotoran. Contohnya macam yang tengok ayam dia termakan dia penuh najis stek kat situ. Lepas tu kita pecahkan, kita masuk dalam kuali tu, boleh tak? Boleh. Basuh dulu. Okey, kemudian yang keempat, dia simpan di tempat yang suci. Okey, macam mana tempat dia simpan di tempat yang suci tu? Okey, peti ais. Peti ais tu dia bercampur dengan babi, dengan apa yang tak boleh tu. Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Kemudian yang kelima, dia bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Kalau makanan yang haram, dia ada racun dan dia boleh menjejaskan kesihatan. Okey, kemudian yang terakhir, makanan yang haram, yang penting, ini yang paling penting. Kalau makanan haram dia halal. Dia diperoleh dengan cara yang halal. Seperti mencuri, rasuah contohnya. Contohnya ada orang dia merasuah, kemudian dia bagi duit kepada kamu pula beli makanan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, betul tak boleh. Kalau duit dan cara yang haram, dia tak boleh nak beli untuk makanan, nak istighfar, dia tak boleh. Okey. Kemudian kita akan masuk ke aktiviti kita yang seterusnya. Okey, untuk aktiviti ni sila pilih flashcard yang ada ini kan. Ini adalah flashcard. Walaupun kertas dia lemah lembut. Okey. Asyhadu. Okey, berdasarkan flashcard yang saya edarkan sebentar tadi, okey, boleh tak kalau kita datang seorang-seorang ke depan, kamu main dekat
dekat mana makanan yang halal, yang kamu dapat itu adakah makanan yang halal ataupun makanan yang haram. Okey, buku dekat folder masing-masing. Okey, siapa nak main dulu? Siapa nak main dulu? Seorang-seorang. Siapa nak main dulu? Kau siap-siap. Dia punya seperti itu. Dapat dia tu kau siap-siap. Main berat saja. Yang seterusnya. Okey lagi. Mana? Okey lagi seterusnya. Okey, last. Okey. Dan tengok makanan halal tu tak? Tengok makanan halal tu. Makanan halal. Okey, saya nak makanan halal ke tak? Halal. Kalau dekat sayur ni ada kotoran, dia ni halal ke tak? Basuh. Kalau dia ada kotoran dekat sayur ni. Contoh jatira longkang ke. Kalau kamu makan boleh? Okey, haram. Okey. Kemudian buah-buahan. Betul tak makanan halal? Betul. Telur ayam? Betul. Susu lembu? Betul. Kalau susu anjing? Tak boleh. Tapi ada apa susu anjing? Ada. Kemudian, kek. Kek yang Halal. tidak mengandungi bahan yang memudaratkan kesihatan. Boleh? Boleh. Ayam bakar. Halal tidak? Boleh. Kalau ayam bakar ni tengkok dia bertuturin, waktu sembelih. Tak boleh. Jadi makanan yang haram. Kemudian makanan yang haram pula, coklat yang mengandungi lemak babi. Betul tak? Betul. Memakan buah yang dicuri. Betul. Kemudian arak. Betul. Ayam yang disembelih tidak mengikut syarak. Betul. Daging khinzir. Betul. Yang terakhir, bangkai haiwan yang telah mati. Betul. Contohnya macam esok dah buat korban, betul tak? Hari ni lembu tu accident. Accident tu mati tu boleh. Lepas tu boleh tak kalau lepas-lepas mati tu kita sembelih dia esok? Boleh. Kalau dah dia accident tu habis sembelih tu dah tu. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kalau dia masih ada nyawa tu boleh. Tapi kalau dia dah mati dia dibangkai dia tak boleh dah. Okey, kalau dah mati tu jadi makanan yang haram lah. Walaupun dia daging kambing ke, daging rusa ke, daging anak ke. Anak boleh makan? Boleh. Okey. Yang ni ada aktiviti kita yang pertama. Kemudian kita akan sambung ke aktiviti yang kedua. Okay, jadi kamu kena faham mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Makanan yang halal ni, kalau ayam bakar macam saya cakap tadi, ayam
bakar tu, waktu dah sembelih, tengkuk dia putus terus. Jadi makanan halal kan makanan haram? Dia kan bukan bezakan. Bukan yang makanan haram tu sekadar anjing, babi, arak, bukan itu. Tapi dia ada dia punya ciri-ciri dia macam yang kita tengok tadi. Okay, sekarang kita akan buat aktiviti berkumpulan. Kamu ada berapa kumpulan? 6 kumpulan. Okay. Marker pen ada tak? Ada. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, Mina, kamu cari apakah akibat pengambilan makanan yang haram? Kenapa nak belakang tulisannya? Okey. Karena kamu tulis dekat kertas yang kami edarkan sebentar tadi, kamu tulis apakah akibat pengambilan makanan yang haram? Satu kumpulan berisi. Okey, boleh tulis sekarang. Mantuk pen. Boleh tulis juga mantuk pen. Okey. Kita bentang tu boleh? Kita mula dengan kumpulan yang dah siap. Dah siap sikit lagi kan? Okey, kumpulan yang pertama, siapa nak bentang dulu? Nampak orang siapa nak bentang ni? Dia panggil boleh? Boleh. Okey, kumpulan yang depan sekali lah. Kumpulan Maizatul. Ramai 2 orang, ramai 2 orang macam boleh. Ramai seorang boleh. Silakan semua lah. Sini. Sana sikit. Okey, kelas. Yang belakang nampak tak kata yang tulis? Nampak. Okey, yang pertama angkat dulu yang main satu. Okey, yang pertama apa pesan dia? Yang lain baca. Terdorong melakukan kejahatan. Okey, yang kedua. Tidak mendapat kemanisan beribadah. Okey, dapat tak? Ada berapa? 2. Dua. Okey, cuba sekali lagi. Terdorong melakukan kejahatan. Okey, yang satu lagi. Tidak mendapat kemanisan beribadah. Okey, terima kasih kumpulan 1. Cantik tu selesai. Mana yang nak cakap sendiri boleh cakap. Kena tak mau orang cakap dia nak cakap sendiri. Okey, kumpulan yang seterusnya. Kumpulan yang belakang. Kumpulan Masyita. Okey, yang kertas merah dulu. Apa dia? Akibat dia? Doa tidak mustajab. Okey, yang kertas ni. Susah memahami ilmu yang dipelajari. Okey, yang ketiga, doa tidak Mustajab. Yang keempat. Susah memahami ilmu yang dipelajari. Okey, yang pertama yang kita tadi ingat tak? Ingat, terdorong dari Terdorong terdorong dari melakukan kejahatan. Okey, terima kasih. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga bercakap pula lah. Macam pelik pula balik kan. Saya lah tu. Dia nak bagi orang lain nampak. Tapi kumpulan yang berkas macam tak ada bahasa pula. Okey, kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga bercakap pula. Kumpulan yang ketiga. Kita cakap kumpulan yang kumpulan saja dah. Bercakap. Kuat sikit bercakap. Bagi orang lain dengar. Sini.
yang berapa ni? Yang kelima. Okey, mana sedia? Mana? Dapat penyakit. Mendapat penyakit kalau makanan kita tu haram. Okey, kemudian Mendapat kemungkaran dan azab Allah. mendapat kemurkaan dan azab Allah. Okey, dapat yang lain? Dapat. Okey, duduk. Okey, kita persilakan kumpulan yang keempat. Kita tengok pula kalau tidak pilih apa. Apa akibat kalau ambil makanan yang kumpulan empat main sini. Biar ni dekat depan. Okey, tadi kita dah tahu 6 akibat kan? Yang ni adalah akibat yang yang ketujuh. Okey, tunjuk dulu warna hijau dekat kawan-kawan. Cuba baca sama-sama kawan-kawan. Apa dia? Akibat ambil makanan yang haram. Kecerdasan tidak terganggu. Kecerdasan. Terganggu. Semangat, semangat. Kita belajar ilmu kena semua. Semangat. Terganggu ni cuma tengok baju makanan kau makan. Okey, semula. Cuba tunjuk yang warna hijau semula. Kecerdasan minda terganggu. Kalau makan makanan yang tak halal, kecerdasan minda terganggu. Minda kita jadi orang kata apa? Lemah. Seterusnya warna kuning pula. Tunjuk kat kawan-kawan pula. Cuba baca sama-sama. Sentiasa berada dalam keluh kesah. Ya, sentiasa berada dalam keluh kesah. Ni akibat dia. Kalau ambil makanan yang tak halal, yang haram. Okey, terima kasih. Seterusnya kawan kita daripada kumpulan yang kelima pula. Okey, dipersilakan kumpulan yang kelima. Okey, ni sebab yang berapa ni? Tadi kita dah baca berapa dah? 9. Okey, yang ke-9. Apa akibat dia kalau makan makanan yang haram? Baca dulu Allah yang warna kuning ni. Hati Dia akan menjadi keras. Macam manakah hati dia keras? Susah nak dengar cakap orang. Ibu bagi nasihat, cikgu bagi nasihat, tak mau dia Mendengar. Apa punca dia sebab hati dia keras tu? Makanan yang haram. Mungkin seterusnya tengok warna merah pula. Kasar Pribadi. Kasar pribadi tu macam mana tu? Fajar. Betul. Tingkah laku dia tak baik. Dia punya bahasa pun tak elok. Ni akibat kita makan makanan yang haram. Baik, terima kasih. Kumpulan yang terakhir. Kumpulan yang terakhir. Ini adalah sebab yang ke-11. Akibat yang ke-11. Cuba baca sama-sama. Dibenci oleh masyarakat. Makan makanan yang haram akan dibenci oleh masyarakat. Macam mana tu dibenci oleh masyarakat tu? Masyarakat benci dia. Yalah, masyarakat benci dia. Macam mana cara yang dia buat tu masyarakat dia benci dia? Contoh dia minum kan? Makan dah ada masalah. Ya, betul. Ambil dah? Ada makanan ke? Saya tak tahu. Contohnya pengambilan arak tu. Okey, mabuk depan rumah jiran kan. Jadi tingkah laku tak elok, mengganggu ketentraman, jadi jiran pun benci. Okey, terima kasih untuk kesemua kumpulan. Okey, kita pun dah belajar semua kan apa maksud makanan yang haram, kenapa Allah, apa maksud makanan yang halal, apa maksud makanan yang haram. Kenapa Allah perintahkan kita ambil makanan yang halal. Dan kita pun dah belajar dah apa akibat kalau ambil makanan yang haram. Okey, kita semua nak ada Allah terima doa kita. Nak ada Allah terima ibadah kita. Nak ada mudah menuntut ilmu. Nak faham apa yang cikgu ajar. Nak ada jadi orang yang disayangi
kita kena makan makanan yang halal. Jauhkan diri daripada makan makanan yang Haram. Kalau makanan tu ragu-ragu nak buat macam mana? Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Kalau kamu nak makan kek sedap ni, tapi orang duk kata macam ragu-ragu kan, dia punya bahan dia. Kamu nak makan, nak tinggal. Nak makan, nak tinggal. Jadi kita kena pilih yang mana? Tinggalkan. Sebab dia benda yang meragu-ragukan. Kita tak tahu antara yang halal yang haram. Jadi beratkanlah kepada tinggalkan. Sebab kalau kita makan yang halal, takut ibadah kita tak sempurna. Takut Allah tak terima. Disebabkan apa? Makan makanan yang haram. Okey, baik sama Farhana. Yang itu saja untuk hari ini. Jadi ingatlah satu kata-kata, iaitu mencari yang halal itu Lebih baik. Pernah dengar tak? Mencari yang halal itu fardu. Satu kewajipan. Fardu tu ada satu kewajipan. Mencari yang halal itu fardu. Kalau dalam kawasan kita rasa dengan semua benda yang kita rasa tak halal, cuba cari juga yang halal. Pergi keluar ke kawasan yang lain sehingga tak memberatkan kita lah. Kalau kawasan kita makan dalam keadaan yang bahaya, kita terpaksa lah buat macam mana kan. Okey, itu saja untuk hari ini. Baik kita punya subjek, kita punya pelajaran makanan yang halal. Semoga yang baik itu dapat kamu ambil. Yang kamu ragu-ragu dapat kamu. Ragu-ragu tu kita kena apa? Tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.